bukan kita seorang yang diuji dengan musibah, dengan pahit. Dan berhati-hati kalau ada lisan nak mengadu kepada ustazah. Alhamdulillah, selama 40 tahun, 60 tahun saya hidup ni ustazah, saya tak pernah diberi ujian oleh Allah. Ustazah akan senyum, itulah ujian. Sabar sampai mati, mata terbeliak ni. Orang Melayu suka macam tu. Lah, terbeliak mata dia. Mesti ada benda yang tak lepas masa dia hidup. Tajuknya adalah, kita ulang sama-sama. Setelah setiap kesulitan, mana suara ni? Setelah setiap kesulitan, pasti ada kemudahan. Cuba sambil pejam mata pula. Setelah setiap kesulitan, pasti ada kemudahan. Sekarang sebut pada diri sendiri. Setelah setiap kesulitan, pasti ada kemudahan. Ni lidah kita ni bercakap. Ruang masjid seksyen 17 ni, ruang solat ni tak penuh. Tapi percayalah dipenuhi oleh para malaikat Allah. Kan? Maka malaikat Allah yang mendampingi kita saat ini mengaminkan doa-doa kita tadi. Setiap bicara orang beriman itu menjadi doa, maka kita sebut setiap kesulitan itu pasti bersamanya kemudahan. Bukankah ini ayat Allah Subhanahu Wa Taala diulang sampai 2 kali dalam surah yang sama? Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan sulit atau susah itu, Allah siapkan pakej kemudahan atau kesenangan. Maka kita orang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan kepada kita, boleh sebut di lisan tadi. Kemudian mengimani dia sebahagian daripada ayat Allah. Tapi bila Allah datangkan sulit kepada kita, kita meronta-ronta, bertanya-tanya, kenapa kita? Sedangkan sahabat-sahabat dirahmati Allah, namanya hidup pasti ada ujian. Dan ujian ini dalam 2 bentuk. Bentuk nikmat atau bentuk musibah. Kebanyakan 25 Rasul yang wajib diketahui, bacalah sirah mereka ini. Kita biasa memahami, kadang-kadang baca, mendengar kisah mereka ni dengan linangan air mata. Allahu Akbar. Yang paling dekat dengan kita, contoh utama adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah apa yang tak pernah dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata, ustazah, saya ditinggalkan mak ayah saya, lahir-lahir dibuang, dipungut oleh keluarga angkat, sampai hati mak ayah saya macam tu. Ustazah, saya anak yatim, piatu lagi. Ustazah, saya ada ibu, ada ayah, tapi macam dianak tirikan, adik-beradik lain pula yang lebih-lebih diangkat. Saya ni pula dah tak macam anak kandung sendiri. Macam-macam Nabi sallallahu alaihi wasallam dah melalui fasa kesukaran tanpa ibu dan ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama orang yang mencintainya, menatang bagai minyak yang penuh, dapat seorang anak kecil lelaki bernama Muhammad, putera kepada Abdullah, adik-beradik mereka. Kan, jadi diserumahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Abdul Muttalib, dengan Abu Talib, toknya atau pak sedaranya. Kedua-dua ini tidak mati dalam syahadah, mengenal Allah dengan hakikat keimanan yang Allah kehendaki. Jadi biasa kita diuji. Kenapa ustazah, suami saya tak nak sujud atas tikar sejadah? Kenapa ustazah, anak-anak saya diajak buat baik tapi lagi marah sampai lari daripada rumah? Saya berdakwah kepada orang yang jauh lebih mudah daripada berdakwah kepada orang di sekeliling saya. Semua ini pernah dilalui oleh para rasul. Kenapa ustazah, adik-beradik saya pulaukan saya, benci saya, semata-mata saya membawa agama dalam keluarga kami? Ini pernah dilalui oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa ya ustazah, sukarnya ujian saya, semua sulit pernah saya lalui? Ini kalau kita telusuri sirah semua para sahabat, Nabi-Nabi yang dilantik menjadi Rasul telah mempercontohkan kepada kita. Bukan kita seorang yang diuji dengan musibah, dengan pahit. Dan berhati-hati kalau ada lisan nak mengadu kepada ustazah. Alhamdulillah, selama 40 tahun, 60 tahun saya hidup ni ustazah, saya tak pernah diberi ujian oleh Allah. Kan saya okey, suami okey, anak-anak okey, rezeki saya okey, everything okey.
Ustazah akan senyum, itulah ujian. Kenapa sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah? Sebab Nabi Sulaiman alaihissalam Allah hantarkan sebagai contoh, ujiannya adalah dalam bentuk nikmat, kekayaan, kemasyhuran. Makna memimpin bukan di kalangan umat manusia saja. Hatta binatang pun boleh tunduk dengar perintahnya Nabi Sulaiman. Kita setakat baru dilantik jadi apa? Ustazah saya baru dilantik jadi jawatan sekian-sekian. Berapa orang staf bawah akak? 100 orang Ustazah. Orang pun memang wow lah. Jadi apa? Jawatan baru Perdana Menteri Malaysia Ustazah. Contoh, berapa juta penduduk? Lah aku ingatkan ramai sangat. Nabi Sulaiman alaihissalam subhanallah bukan saja manusia tapi binatang pun tunduk kepada perintah ataupun kata-katanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi nikmat mana lagi yang kita nak dustakan? Justru jangan pernah kata di lisan kita tak pernah diuji sebab kita sedang hidup. Maka orang yang hidup memang ada ujian. Terima dulu hakikat ini muslimat dirahmati Allah. Bila kita belum boleh menerima hidup adalah ujian, setiap kali datangnya ujian berbentuk nikmat atau musibah kita akan sakit. Sakit maksudnya kalau kita diuji dalam bentuk musibah, kita akan kemurungan, kita akan putus asa. Kita akan menyalah-nyalahkan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sukar untuk berdamai dengan takdir. Ustazah Zai selalu sebut kalimah ni. Kenapa kita nak berdamai dengan takdir? Sebab bila kita memilih untuk berperang dengan takdir, aku tak redha, aku tak setuju dengan takdir yang engkau beri ni ya Allah. Kau hamba yang beri takdir ini adalah Allah. Kau tak boleh memilih takdir yang telah tertulis di Lauh Mahfuz. Kecuali engkau tempuh. Bila mana engkau tempuh, Allah akan tunjukkan jalan keluar. Allah akan pimpin engkau dengan kasih sayang. Sebab itu kita boleh bercakap dengan orang yang diuji, sabarlah. Pasti akan ada hikmah di sebalik. Dan di sini Ustazah akan buat confirmation. Tidak akan ada pun kita bertemu dengan hikmah kalau kita tak berani nak tempuh. Sebab apa? Hari ini di sini tempat duduk Ustazah ni ada ujian. Maka kita kena jatuh di sini, kena terus bangkit dan berjalan. Kat mana kita akan bertemu dengan hikmah? Dekat pintu sana. Selagi mana Ustazah terus duduk, terlepek kat sini orang kata, menangis kemurungan di sini, kita tak larat untuk bangkit berjalan, kat mana kita nak bertemu hikmah? Tak akan bertemu dengan hikmah. Maka kita baru buka muka surat keberapa membaca kitab. Kita dah kata, tak seronok rupanya. Kita pun tutup. Kau baca tak buku yang Ustazah jual hari tu? Baca, kau baca sampai muka surat 18, semua cerita sedih je. Tak sukalah baca buku tu. Tak, cuba kau baca sampai habis. Dia happy ending rupanya. Kan? Tapi sebab kita tak mau menempuh sampai ke penghujung, kita jumpa cerita-cerita sedih sajalah. Begitulah kehidupan. Terkadang kita bertemu dengan nikmat, terkadang kita bertemu dengan musibah, dan bila ditanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak ujian dalam bentuk nikmat ke nak ujian dalam bentuk musibah? Kalau Ustazah tanya soalan kepada muslimat seksyen 7, agak-agaklah, kan? Nak ujian dalam bentuk nikmat ke nak ujian dalam bentuk musibah? Mai jawab Ustaz. Kan? Nak ujian dalam bentuk nikmat lah Ustazah, suami romantis, okey-okey saja, kan? Anaknya baik-baik, cemerlang belaka, siapa yang tak nak ujian dalam bentuk nikmat? Tapi sahabat Nabi bila ditanya nak ujian dalam bentuk musibah, ada berang, kan? Orang seksyen 7 lepas ni bertukar. Aku nak ujian dalam bentuk musibah ya Allah. Agak-agak siapa yang nak follow? Memang nehi lah Ustazah, tak berani nak minta ujian dalam bentuk musibah. Tetapi mereka yang luar biasa keimanan nak ujian dalam bentuk musibah sebab mereka kenal diri mereka. Hanya dengan ujian bentuk musibah, aku makin merapat dengan Allah. Tapi dengan ujian berbentuk nikmat, berapa ramai orang makin menjauh dengan Allah. Jadi ujian bentuk nikmat tak pernah salah. Bila mana kita menjadi hamba Allah yang menggunakan semula nikmat itu ke jalan-jalan Allah. Dan makin mendekatkan kita kepada Allah. Jadi kita yang boleh scan diri kita sekarang ni. Jiran, adik-beradik boleh bercakap macam-macam tuhmah fitnah macam-macam. Sekarang minda kita macam mana? Hati kita macam mana? Apa tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Untuk beribadah kepada Allah semata-mata. So dengan kekayaan, kesenangan, nikmat bentuk yang Allah beri ni adalah satu ujian yang Allah beri.
Kita makin dekat ataupun makin jauh. Kita je yang tahu. Bang, dulu masa kita tak berapa kaya sangat, kita tak adalah sampai beli kereta berbiji-biji. Tak guna pun bang, sampai penyek tayar kereta tu. Saja bangun pagi satu terapi tengok satu kereta, satu kereta, satu kereta, satu kereta tu bahagia. Pelik ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi dengan beli banyak-banyak tu yang bayar hutang bank setiap bulan, akhirnya zakat tak bayar. Sedekah tak bayar. Faham ya? Makin jauh kita dengan Allah. Ada orang lagi banyak masuknya pendapatannya, dulu tak bermaksiat kepada Allah, sekarang bermaksiat. Tiba-tiba ada kasino baru pula dekat kampung ni. Siapa yang bina ni? Nu orang kaya baru tu. Dulu masa miskin tak ada pun buat sarang maksiat macam tu. Faham ya? Sebab tu berhati-hati dengan nikmat. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila musibah, Ustazah kenapa suami saya meninggal saat saya perlukan dia? Kenapa anak-anak tinggalkan saya lepas bertemu isteri baru, keluarga baru? Ini semua adalah bentuk-bentuk musibah yang kita tak perasan selama ni Allah kata kamu bersandar kepada mereka. Sekarang bila kau ditarik nikmat itu oleh Allah, baru kau tahu. Allah jua yang kekal dalam hidup aku. Yang lain biasa saja untuk pergi. Yang lain biasa saja untuk mati. Kerana mereka ini makhluk. Yang kekal hanyalah Al-Khaliq. Maka berterima kasihlah, yakni bersyukurlah kepada Allah dalam apa jua bentuk ujian. Wahai orang yang beriman. Ini baru mukaddimah sahabat. Mukaddimahnya dah dekat setengah jam. Maka sekarang kita baru nak masuk tajuk. Okay? Tajuk yang Ustazah pilih hari ni sebab tajuknya tu memang kena dengan apa isi dalam kitab La Tahzan. Pada bab yang ke-11 muka surat 24. Mungkin yang dengar secara dalam talian, yang ada kitab dekat dalam rumah sekarang ni boleh follow, boleh buka. Ustazah baca satu persatu. Tajuk dalam bab ini sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Sama je dengan tajuk dalam poster tadi. Wahai manusia, setelah lapar ada kenyang. Betul kan? Saya bersiaran di TV Al-Hijrah. Subuh tadi di TV Al-Hijrah. Sebab subuh lewat tak sempat dah dekat keramat subuh. Biasanya subuh di rumah di keramat. Terus pergi TV Al-Hijrah 10 minit sampai. Tapi bila subuh lewat ni kena subuh di TV Al-Hijrah lah. Jadi memang lapar perut. Saya kalau tak niat puasa pukul 8 tu dah menggigil. Kan memang nak kena makan lepas subuh. Tengok saiz lah kan. Jadi lepas subuh tu memang kena makan. Dia tak boleh tunggu pukul 9. Tak boleh. Jadi Jaja dah faham sangat. Ustazah kita nak makan kat mana ni? Sebelum jumpa masjid kita kena makan dulu. Lalulah dekat kilang-kilang mana. Tahu kan? Sahabat tak pernah datang sini. Jumpa kilang-kilang. Alamak kedai Mim Alif Ma tak makan sahabat. Jadi pusing lagi jumpa kedai Siti Aisyah. Bagus ni. Nama dia kedai Siti Aisyah. Section 7 tak tahu agaknya. Tahu Jadi makanlah kat situ. Awal lagi ni Ustazah 1 jam lagi. Kan? Tapi makanlah. Makan pagi dah macam makan tengah hari. Sebab lauk tengah hari dia dah siap. Kan? Jadi telan air liur sekejap. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Kak Sal kata nak makan dulu ke Ustazah. Kenyang dah Kak. Sebab apa? Sebab kita kena isi minyak dulu pagi-pagi. Maka setelah lapar, Ustazah melalui lapar, dah makan kenyang. Ini biasa dalam hidup. Setelah diuji, Allah tak zalim untuk membiarkan kita mati dengan ujian tu. Maksudnya, paling lama pun kita dalam ujian adalah ketika kita menghadap sakaratul maut. Dia takkan bawa ujian tu masuk dalam kubur. Faham ya, muslimat dirahmati Allah? Sebab kata kitab di balik tabir kematian, ujian yang paling besar adalah ujian saat datangnya sakaratul maut. Maka kalau hari ni, siapa yang rasa nak menjerit, nak luahkan apa yang ada di dalam dada, saya diuji begini. Kita dengar pun kita rasa, ya Allah besarnya ujian dia ni kalau aku tak mampu ni. Tapi ketahuilah ujian itu bukan ujian besar. Sengaja Allah beri kerana Allah tahu orang macam kamu ni mampu memikul ujian sebesar ini. Sebab kalau kamu mampu tempuh, saat datangnya sakaratul maut, ujian besar itu, Allah akan beri kelapangan. Allah akan beri keringanan kerana kamu dah biasa menempuh ujian-ujian yang banyak Allah beri ketika hidup. Maka kalau orang beriman faham, dia sangat takut dalam hidup ni tak ada ujian. Sebab tu saya pernah bertemu dengan seorang wanita hebat. Dia kata apa? Ustazah, setelah saya hadir majlis ilmu ni, istiqamah dengan majlis ilmu, dan saya faham bagaimana tarbiyah Allah kepada saya untuk mendapat sabar,
untuk mendapat cekal, rupanya perlu diuji dulu. Ustazah tahu sekarang ni saya ada satu penyakit. Penyakit apa tu? Kita nampak dia sihat, bulat je kan. Penyakit apa pula ni? Rupanya dia kata penyakit stres kalau tak dapat ujian. Dalam masa sebulan, seminggu dia menanti-nanti. Aku rasa macam tenang je minggu ni. Kenapa aku tak diuji ya? Ni satu penyakit juga tahu sahabat. Sebab dia merasa lazat dengan ujian. Saya pula termenung. Biar betul dia ni. Subhanallah, sebab dia tahu dengan ujian dia makin rajin solat malam. Dengan ujian tasbih digital ni tak pernah lekang dekat tangan. Kalau selalunya selawat 100 kali, dalam ujian aku kena gandakan menjadi 1000 kali. Ini manusia hebat. Sebab sahabat Nabi pun risau kalau tak diuji. Hatta mereka minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doamu tak pernah tak makbul, doakanlah aku supaya aku sentiasa demam. Nabi punya doa, bila Nabi kata, kalau itu yang kau nak, kan ibarat macam tu bahasa sembang-sembang kita ni, tak apalah kalau kau rasa kau selesa dengan demam tu. Seorang sahabat Nabi ni sampai kesudah memang badan dia panas sentiasa. Kerana apa? Bila dia pegang badan dia panas, aku tak sihat ni, aku demam. Koklah dekat dah kematian pada aku. Maka ibadahnya akan lebih melonjak, semangat beribadah tu lebih naik lagi. Kita subhanallah sahabat-sahabat, kita nak berpisah dengan ujian tu segera. Pantas. Sebab apa? Sebab kita tak nampak nikmat itu juga adalah bentuk ujian. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, hidup kita ni hari-hari adalah ujian. Lapar pun ujian, kenyang pun ujian. Setelah haus, ada kepuasan. Dah minum, hilang dahaga. Setelah berjaga malam, ada tidur nyenyak. Kitab Latahzan mengajar kita, malam tadi takut, gelap, hujan pula. Ya Allah, cepatlah berakhir suasana gelap ni. Kan? Bukannya Allah dipaksa oleh kita untuk memunculkan fajar. Tetapi memang inilah sunnatullah. Lepas malam, siang. Bila dah siang, malam, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita takut lama mana untuk malam. Dia takkan 24 jam untuk malam. Pasti akan berakhir dengan siang. Siang ni akan munculnya pula malam. Subhanallah. Jadi ibu-ibu kita, orang-orang tua selalu menasihat dengan pengalaman mereka. Sabar, bukan lama mana pun nak tempuh hidup macam ni. Sakit lah mak, lepas bersalin. Sabar dah lepas bersalin memanglah sakit. Lama-lama pun 40 hari. Kau sabar je dulu. Tapi menjeritnya budak-budak sekarang lepas beranak Ustazah kan. Lepas tu baru 2 hari beranak dah husung baby pergi makan kat kedai mamak. Lepas tu mengadu pasal apa sakit. Itulah tak nak dengar nasihat orang tua. Ni mak-mak selalu ngadu kat Ustazah kan. Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, berjaga malam, ada tidur nyenyak. Dan setelah sakit ada kesembuhan. Ada Ustazah, saya jumpa orang ni sakit tapi tak sembuh sampai bawa mati. Kita doakan dia. Kalaulah kematian saat dia sakit ini boleh mengangkat darjatnya di sisi Allah, mudah-mudahan syurga tempat dia. Sebab apa? Ada orang yang tak sakit tiba-tiba mati. Kita fikir logik akal kita saja, sempat tak dia beristighfar. Sempat tak dia sedar bahawa kematian makin dekat bila dia sakit. Tapi orang yang sakit lebih-lebih lagi terkejut dengan berita pertama kali doktor kata, puan minta maaf. Kita dah diagnose dah semua, puan ada peluang hidup paling lama pun lebih kurang 4 bulan. Agak-agak 4 bulan ni kita nak bermaksiat lagi ke tak muslimat? Sebab kita memang tahu, doktor kata 4 bulan. Allah tak kata macam tu. Mungkin bagi Allah 4 tahun. Tapi minda kita sebagai manusia yang lemah, kalau doktor dengan teori-teori kedoktoran yang Allah bagi ilmu kepada dia boleh berkata macam ni, aku kena hati-hati. Jadi Ustazah tak rasa bila doktor cakap macam tu dia masih lagi nak bermaksiat. Maka dia makin taat. Ini kisah benar. Ustazah didatangi seorang lelaki, orang hebat ni. Doktor kata 4 bulan lagi nak hidup. Terus sebagai CEO satu syarikat, tinggalkan company, anak nak sambung teruskan silakan. Dia nak berhenti daripada semua hal-hal dunia, dia iktikaf di masjid. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, rupanya dia iktikaf di masjid, isteri tengah hari datang solat Zuhur bawa bekal makan untuk dia. Sebab tak nak balik daripada masjid. Iktikaf kat masjid, solat taubatnya hari-hari. Rupanya isteri cerita tu dah tahun keempat, tak mati-mati pun sahabat. Tapi dah tahun keempat tak mati-mati tu, tengok suami jadi apa? Orang yang super taat berada di rumah Allah. Sebab dah tiba masa dia untuk pencen dah pun. Dah tiba masa dia untuk berehat pun. Duk ketegak sangat, masih lagi dengan hal dunia, balik rumah malam sebagainya. Allah bagi macam tu. Hari ni isterinya bahagia, suaminya bahagia, perniagaannya disambung urus oleh anak-anaknya. Tak mati-mati lagi dah 4 tahun. Faham ya?
Jadi maknanya hikmah yang hari tu keluarga menangis lagi 4 bulan. Maka kalau kita dengar berita macam ni, jangan down sangat. Bohong tak sedih. Tapi jangan teruskan kesedihan itu sampai syaitan masuk. Apa guna kau nak bertaubat lagi? Dosa kau tu dulu 40 tahun. Kau ada hidup 4 bulan je. Takkan Allah boleh ampunkan dosa kau yang 40 tahun. Ini kerja siapa? Kerja iblis. Sedangkan di sisi Allah tak pernah menimbang mengikut timbangan manusia. Tak pernah mengira dosa pahala kita mengikut kalkulator manusia. Bagi Allah, siapa yang paling ikhlas dalam taubatan nasuha, maka itu yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah. Sebab tu ustazah tak heran kalau orang datang, ustazah untungnya jadi ustazah. Dari kecil sekolah agama kan. Khatam Quran kecil-kecil kan ustazah. Tutup aurat daripada kecil. Ya Allah. Pecah kot gudang untuk simpan pahala ustazah dah sekarang ni. Ada makcik-makcik cakap macam tu kat masjid-masjid. Sengih je kita. Ini orang yang fikir logik akal. Sedangkan saya cemburu dengan makcik ni. Kenapa dulu acik ustazah, ya Allah, tutup aurat pun tak tahulah, tutup separuh, buka separuh, tak tahulah ustazah. Pergi kerja sembahyang Zohor tu asyik Zosar je dia kata kan. Zohor hujung, asar awal. Sebab sayang ustazah nak wuduk banyak-banyak kali. Makeup mahal ni. Tu ngaku sendiri tu sahabat dirahmati Allah. Jadi nak katanya macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila dah tua, kekayaan yang dia ada, bayar dreba. Bayar bibi untuk pimpin duduk soft depan majlis ilmu. Saya geleng kepala. Cemburu sahabat. Bertongkat mendaki lagi tangga masjid. Yang muda-muda ke mana? Kenapa saya cemburu dengan makcik? Walaupun makcik tak payah cerita. Saya tak nak tahu dulu makcik ni apa. Tak payah cerita dengan ustaz-ustazah sahabat. Lebih-lebih laginya nak cerita pada ustaz. Kalau ustaz tahu makcik ni dulu perempuan, Allah. Kalau baju kebaya tu memang macam kerengga ustaz. Ustaz tak pasal-pasal bayangkan makcik ni masa muda macam mana. Tak payah cerita. Faham? Ni sibuk nak cerita dosa silam kenapa? Orang yang suka dengar dosa orang dulu ni sahabat adalah orang yang tidak sihat. Kalau dia mula start nak cerita kat kita, tak apalah cik, itu zaman silam. Sekarang saya kenal cik yang sekarang ni. Saya cemburu ni, kaki sakit kan. Tapi datang juga masjid. Ya Allah, kalau saya nanti tua tak tahu umur macam makcik ni kat mana duduknya saya. Inilah yang dipandang Allah. Faham ya muslimat? Kalau dia mati, terlanggar benda di depan masjid, baru 2 bulan je bertaubat. Kita ni konon 20 tahun dah beramal salihat. InsyaAllah dia jauh lebih mulia di sisi Allah. Sebab pelaksanaan amalnya kerana taubatnya kepada Allah. Takut orang yang beramal puluhan tahun ni kerana bongkaknya. Akulah yang paling hebat, akulah yang paling bagus. Orang lain ni semua dulu banyak dosa ni. Na'udzubillah min zalik. Faham ya muslimat? Sebab Allah maha baik. Allah tak menghitung dengan cara kita. Maka lalui saja kehidupan ini. Cuma jangan ada bertangguh-tangguh untuk buat kebaikan. Sebab Allah sebut, fastabiqul khairat. Bila kamu tahu itu benda baik, segera, cepat-cepat berlari ke arahnya. Jangan tangguh. Ni cik dalam hidup ni ada musuh tak? Ada ustazah, maklum saya duk rebut harta arwah pak atuk saya dulu. Kan sekarang dah bertegur siapa ke belum? Tak lama lagi nak Ramadan. Bulan Rejab ni, pilah hantar satu bakul kurma yang sedap dekat dia. Lantak lah ustazah, tamak maklum saya tu. Subhanallah sahabat. Kita konon dah sujud lama panjang kepada Allah tapi masih ada musuh. Masih lagi ada putus silaturahim. Kan? Ini yang paling kita kena bersegera. Kalau tak maklum aku mati, aku yang mati ni. Sampai bila kita nak keras hati macam tu? Sampai bila kita tidak nak memaafkan? Bila saya sebut perkara ni di mana-mana, ada orang yang jelak di fikiran dia kata, kau tak tahu masalah aku dengan maklum aku tu punya dahsyat. Kalau berlaku pada engkau, ustazah, engkau pun tak sanggup. Saya minta maaf sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Semua kita ada ujian. Keluarga, kejiranan, apa saja. Tapi yang nak merebut syurga tu kita. Maka bila kita nak masuk ke dalam syurganya Allah, tolong beli syurga Allah dengan kasih sayang. Beli syurga Allah dengan memaafkan. Sebab ini yang Allah paling nak. Jangan ada putus silaturahim. Nabi kata, la yadkhulul jannah. Tak akan masuk syurga. Nak tunggu dia minta maaf kat kita, memang taklah. Sebab hari ni kita tak nampak pun dia. Tengah bicara tentang jangan putus silaturahim ni, dia tak ada. Maka yang tahu yang Allah pilih untuk mendengar bab ini adalah kita. Faham ya? Jadi Allah pilih kita untuk faham, untuk tahu, kita mulakan.
Kenapa pula kita yang keras hati, wahai orang-orang yang dipilih Allah untuk tahu? Kita yang tahu dengan mereka yang tidak tahu tak sama di sisi Allah. Maka jadilah orang yang diangkat darjatnya oleh Allah, dapat satu ilmu terus amal. Bukan dah tahu tapi kita tangguh, akhirnya maklum pun mati. Lah, aku tak sempat minta maaf. Sempat maafkan dia. Tak apa, tunggu dekat padang mahsyar. Merangkaklah kau cari aku. Kau main hebat bahasa orang sekarang ni. Suruh orang tu merangkak cari kita. Kita ni tak tahu menyusul ke macam mana bila cari dia nanti. Oh, kalau cakap ke orang nombor satu. Dia punya salah Ustazah nanti kat padang mahsyar. Dia merangkak cari saya. Kemain lagi. Kalau dia merangkak kat macam mana yang kerah hati ni? Yang kerah hati ni macam mana? Sahabat. Jangan mudah-mudah kata kat orang. Kata kat diri kita yang tahu tapi tak bertindak mengikut ilmu yang kita tahu. Allahu Rabbi. Baik, kita sambung lagi. Dalam kesulitan ada kemudahan. Dan setiap kegelapan akan terang benderang. Katanya Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya. Kenapa Allah beri kemenangan kepada para Rasul? Tengok cara hidup Rasul. Kan Ustazah tak tahu musibah yang datang pada saya. Musibah macam mana tu Kak? Saya dipulaukan oleh adik-beradik saya. 4 bulan dah Ustazah tak jumpa. Ini baru 4 bulan kot. Kan macam tu kita menjawapan. Nabi Yusuf alaihissalam, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada riwayat mengatakan sampai 40 tahun menunggu. Tapi Allah bagikan akhirnya bersatu mereka atas nama kasih sayang. Kalau kita tengok cerita zaman remajanya dulu dicemburui oleh adik-beradiknya yang lain, kita setakat macam mana? Adik-beradik kita block kita saja. Remove kita daripada grup saja. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi dia humban dalam perigi buta. Adakah orang Seksyen 7 nak mengadu? Saya Ustazah macam Nabi Yusuf kena humban dalam perigi buta. Aku nak tengok sikit mana satu muka dia. Macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan maksudnya kalau kita punya ujian tu dahsyat, para Rasul melalui. Saya ni Ustazah sakit sampai kurus kering ni. Saya ni Ustazah tahu tak? Saya boleh jadikan orang lain semua baik. Tiba-tiba suami saya ni tak sembahyang subuh. Dari muda sampai ketua perangai sama. Tak pernah puasa. Kat Ustazah je saya cerita. Kan macam dia seorang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nabi Nuh lalui dah benda ni. Kan? Kalau yang wanitanya Asiyah dah melalui dah benda ni. Sekejap lagi saya di masjid wilayah disuruh bicara tentang wanita-wanita dalam Al-Quran. Kita bicara ulang benda yang sama. Tapi macam mana hebatnya ibu Nabi Musa alaihissalam diangkat, diberi ilham oleh Allah ketika ketakutan. Ini daftar ke tidak program petang ni? Tak daftar kan, tapi dapat ilmu baru. Kan? Ilmu petang ni saya nak cakap ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah. Allah yang wahyukan, Allah yang ilhamkan kepada dia. Ketika ketakutan semua anak-anak lelaki di bumi Mesir akan dibunuh, dia pula disuruh dakap anak dan susukan. Takut lagi ni kalau dijumpai oleh Fir'aun, dibunuh juga anak aku ni. Engkau lepaskan dia, masukkan dia dalam peti. Dan rupa-rupanya Allah yang hantarkan Musa alaihissalam ke tangga istana Fir'aun. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Kenapa tidak dibunuh? Kalah dengan bisikan sang isteri. Kan kita bukan ada orang lelaki dalam rumah ni. Kan yang lain-lain tu kau nak bunuh tak apa. Tapi jangan yang ada dalam rumah kita ni. Rupa-rupanya nak cari musuh, tak payah keluar rumah. Dalam rumah pun sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau Allah nak datangkan, akan terbina tembok yang begitu tinggi. Tak sama pemikiran Fir'aun dengan yang dididik, itulah dia Musa alaihissalam. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kerja siapa ni? Kerja Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ibu jangan sebut sahaja bisa mengguncang dunia. Tapi bisa, Masya Allah, membunuh kezaliman dengan apa? Air susu kita. Dengan tarbiyah yang kita sampaikan kepada anak-anak kita sebagai madrasah utama dalam rumah. Kalau cara didikan kita betul, tepat. Kalau kita kata ni perangai Pak Hang lah ni. Jangan duk sebut.
Subhanallah, sebab kalau kita baik, kita mengajar yang baik, anak-anak akan ikut yang baik. Tapi kalau kita mengajar anak-anak jahat, kau jangan ikut bapak engkau. Bapak engkau dulu tu, kan kahwin lain, tinggalkan mak, sampai mak jalan sana sini, bawa engkau kiri kanan. Wajar nak ke main? Baik macam sengih macam-macam dia orang seksi 7 ni kan. Maksudnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kerja kita untuk jadi orang baik. Tunjukkan kebaikan sebab seorang pernah jumpa ustazah. Ustazah, saya dulu ibu tunggal. Ditinggalkan oleh suami saya. Saya uruskan anak seorang-seorang. Apa kebaikan yang saya tak buat, ustazah? Semua baik. Tapi saya reda. Usia tua saya ni, anak-anak tak jaga saya, ustazah. Tak duduk dengan saya. Dia pergi cari bapak dia yang dulu tinggalkan dia. Saya kata, pelik, Allah tak zalim. Kenapa hidup akak jadi macam ni? Minta maaf, saya nak tanya. Sebab dia tunaikan tanggungjawab besarkan anak, bagi ilmu, kerja siang malam. Tapi mulutnya jahat. Mulutnya kata, bapak engkau tu tak guna. Jangan ikut bapak engkau. Sebenarnya tarbiyah sahabat yang buruk tetap buruk. Faham ya? Maka dalam taubatnya hari ini, Allah hukum saya dengan jahatnya mulut saya dulu, ustazah. InsyaAllah saya ada pahala dengan membesarkan anak saya seorang-seorang, ada pahala. Tapi sekarang Allah tunjuk bapaknya dah bertaubat, dah ada keluarga lain, sakit sekarang, anak saya bergilir jaga bapak dia. Walaupun masa kecil dulu, bapak dia tak jaga anak-anak dia. Saya nampak Allah nak tunjuk depan saya, mulut ni jangan buat jahat. Sebab nanti jahat tu akan patah balik kepada diri kita sendiri. Sama macam bila kita buat baik. Man amila solihan fali nafsih. Benda baik kita buat, kata Allah akan patah balik kepada dirimu sendiri. Maka saya kata, Kak, terima kasih sharing ni. Saya belajar sesuatu. Macam mana pun saya dijahati, saya tak boleh buat jahat. Sebab masa tu akak ditinggalkan adalah ujian Allah untuk akak. Dan akak teruskan jadi ibu tunggal. Masya Allah, pahala mencurah-curah ni. Anak akak baik kan pada akak? Memang baik, ustazah. Tapi akak sedih lah, bapak dia sakit. Boleh padahal ada anak-anak dengan bini baru tu. Yang duk susun jadual sampai tinggalkan saya. Bila saya bermuhasabah balik ni sebab jahat mulut aku dulu ni, ya Allah. Kau nak bersihkan dosa aku, nak pilih aku menjadi ahli syurga, engkau beri kesedaran kepada aku saat aku hidup ni, ya Allah. Ibu-ibu faham ke apa maksud Ustazah saya sampaikan ni? Sebab saya jumpa ramai wanita yang rasa macam dikhianati. Yang rasa macam dijahati. Tapi jangan sekali-kali kita bertindak jahat. Yang Allah kata jangan buat, jangan buat. Yang Allah suruh buat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita ada syariat, jalan-jalan menuju Allah. Kenapa kita nak ikut nafsu? Kenapa kita nak ikut bisikkan syaitan? Kau ada duit pun, kau boleh pergi sana sini apa yang kau nak. Tak payah minta izin suami dah. Semua ni boleh berlaku. Kita sedang menjahati diri kita sendiri. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Sebab kita ada undang-undang. Kita ada hukum Allah dan Rasulullah. Kenapa kita nak bertindak mengikut cakap-cakapnya batu api yang nak menjebakkan kita kepada dosa yang dilaknat Allah. Allahu Akbar. Sampaikan kabar gembira kepada malam hari bahawa sang fajar pasti datang mengusirnya dari puncak-puncak gunung dan dasar-dasar lembah. Kepada orang yang dilanda kesusahan bahawa pertolongan akan datang secepat kilauan cahaya dan kerdipan mata. Macam tak percaya je. Takkan sepantas kilauan cahaya. Takkan sepantas kerdipan mata. Sahabat, mana mungkin ada yang sedang derita 20 tahun tapi tak rasa pun pertolongan Allah tu datang. Sebab kita mencari perfectnya pertolongan Allah mengikut cara pandang makhluk Allah. Kita tak bahagia kalau suami kita tak balik semula pada kita. Kita tak bahagia kalau anak-anak tak berada dalam dakapan kita. Ini persepsi kita manusia. Tapi pada pandangan Allah, bersatu tidak mestinya bahagia. Terkadang berpisah-pisah jauh lebih mengundang bahagia. Faham ya? Sebab dunia ni sifatnya sementara. Akhirat Allah jua selama-lamanya. Tak apa ya Allah kalau terpaksa berpisah di dunia sementara demi pertemuan yang selama-lamanya di akhirat Engkau ya Allah. Maka kuatkan aku ya Allah. Anugerahkan aku sabar ya Allah. Aku macam ibu-ibu lain juga tak boleh berjauhan dengan anak aku. Tapi ini ujian Kau pada aku ya Allah. Maka tetaplah menjadi ibu yang baik walaupun terkadang kita disepak terajang oleh anak sendiri.
Faham ya ibu-ibu yang dirahmati Allah? Sebab kita nak janji Allah ni tak pernah dimungkiri. Tapi janjinya manusia biasa saja untuk dimungkiri. Maka kepada orang yang ditindas bahawa kelembutan dan dakapan hangat akan segera tiba. Kat mana sahabat? Contoh fasa COVID. Berapa ramai di kalangan kita yang bersedih. Hatta sehingga hari ini masih teringat-ingat. Sebab COVID lah saya kehilangan suami Ustazah. Sebab COVID lah saya kematian 2-3 orang satu keluarga Ustazah. Keluarga yang paling banyak bantu dalam urusan rumah tangga saya. Ramai di kalangan kita sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi ketika itu cara Ustazah memujuk dalam kuliah di talian sahaja. Sekurang-kurangnya kita masih hidup. Faham ya sahabat? Kita masih hidup. Apa maksud kita masih hidup? Bayangkan kalau kedua-duanya mati. Suami kita mati, serentak dengan kita mati. Siapa yang nak menghadiahkan doa Allahumma firlahu kepada suami kita? Kita orang yang paling ikhlas doanya. Kak, padahal Ustazah yang ICU 2 bulan tu saya. Suami saya dijangkiti lepas 2 minggu, ditidurkan 2 malam, tiba-tiba suami saya pula yang mati Ustazah. Ini semua kisah benar yang sampai pada telinga saya. Allah Maha Baik. Allah tinggalkan akak sebagai tukang doa kepada suami akak. Bangkitlah kak, teruskan kehidupan. Bukan kerana anak-anak akak teruskan kehidupan, tapi kerana Allah suruh kita mendoakan dan sambung kebaikan-kebaikan. Akak yang cakap suami akak dulu orang baik kan? Maka akak teruskan kebaikan suami akak saat hidup. Sekarang akak tak ada peluang untuk bertemu dengannya kecuali 2 batu nisan. Tetapi akak yakinlah kebaikan dia akak teruskan. Akak doa pada Allah ampunkan dosa-dosa dia. InsyaAllah akak akan bertemu dengan dia lagi di dalam syurga. Dia mati dipilih Allah dalam wabak musibah. Mudah-mudahan syurga untuk Allah. Kita tak tahu lagi mati dalam keadaan macam mana kak. Takut mati dalam bermaksiat kepada Allah. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi sangka baik dengan Allah inilah nikmat. Dan orang yang tak dapat nikmat sebenarnya orang yang tak reti bersyukur dengan apa yang Allah beri. Syukur sekurang-kurangnya aku masih hidup. Syukur sekurang-kurangnya aku masih boleh bernafas. Syukur sahabat-sahabat dirahmati Allah sebab kita masih boleh menyebut nama Allah di lisan dan di hati kita. Allahu Akbar. Saat anda melihat hamparan gurun Sahara yang seolah memanjang tanpa batas, ketahuilah bahawa di sebalik kejauhan itu terdapat kebun yang rimbun penuh hijau dedaunan. Betul kan? Ketika anda melihat seutas tali meregang kencang, ketahuilah bahawa tali itu akan segera putus. Stres sangat ni Ustazah, macam-macam masalah. Ketahuilah masalah itu akan berakhir. Sahabat dirahmati Allah, kalau kita nampak bermulanya ujian, macam takkan berakhir. Tapi hari ini COVID dah berapa lama? Masuk tahun ketiga kan? Berapa ramai orang kena berhenti kerja masa COVID. Hari ini masih hidup kan? Bahkan disebabkan COVID itulah pandai meniaga kek coklat dalam talian. Follower dia ramai. Mana kak boleh buat kek coklat sedap, boleh meniaga ni Ustazah? Masa PKP lah Ustazah. Akak memang pandai buat kek coklat dari dulu. Tak pandai. Masak pun tak reti. PKP ni hikmah dia Ustazah. Roti jala kan. Dulu warna kuning. Makan dengan kari. Dengan kuah durian. Sekarang bendera Malaysia pun jadi roti jala. Betul kan? Macam-macam color. Hikmah PKP. Allah ya Karim. Saya kata cantiknya roti jala. Jadi bunga ros. Jadi macam-macam. Sebab PKP tak ada kerja. Kan sahabat, roti jala tu daripada kita menjala, jadi bunga ros, jadi segala bisnes. Seorang tu kaya raya, beli rumah sebiji dah hanya kerana roti jala dia. Saya kata aku je tak pandai buat roti jala masa PKP, sibuk mengajar je kan. Orang lain diberhentikan kerja, jadi kaya, hikmah PKP. Allahu Akbar, moga kayanya sebagai pembayar zakat yang utama di Malaysia, moga kayanya membelanjakan harta ke jalan Allah, moga kayanya makin menjadikan dia hamba yang bersyukur kepada Allah. Ini yang kita kata betul lah Ustazah hari tu. Kita rasa duduk kat rumah saja macam nak mati dah. Ternyata kita tak mati-mati pun hari ni Ustazah. Nampak tak muslimat? Kita tempuh je. Akhirnya Allah beri peluang, ruang. Di kalangan para doktor, mereka buat macam-macam kajian. Macam mana nak hapuskan ni. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ikut bidang masing-masing. Yang suri rumah tiba-tiba pandai. Yang tak pandai menjahit jadi pandai. Paling Ustazah Zai jumpa di mana-mana.
Bila lepas PKP, mereka bisik kat telinga, Ustazah terima kasih. Kuliah-kuliah online Ustazah menyebabkan hari ini saya tak malu nak datang masjid. Dulu sebelum PKP Ustazah, kalau tak ada orang ajak, tak nak lah. Kan orang kata terlebih solehah pula. Belum hajah dah pergi masjid. Kan tiba-tiba jadi rajin Sabtu Ahad. Ada je sangka-sangka ni. Tapi setelah Ustazah pujuk dalam kuliah talian, saya lepas PKP, saya kuliah di Sarawak. Dirahmati Allah, Kuching. Saya cakap di setiap masjid, 10 masjid saya pergi. Saya kata dulu sebelum PKP, saya pernah datang Kuching ni. Nak datang 20 orang kat masjid cukup payah. Lepas PKP, saya kata ramai, setiap masjid ramai orang datang. Dia sebut apa? Hikmah PKP Ustazah. Masa PKP kami datang kuliah online depan handphone. Jadi rindu. Oh ustaz ni nak datang jumpa kat masjid ni. Kan kalau ustaz-ustaz yang kita jumpa kat dalam talian tu tak ada pun tetap ada kuliah maghrib kat surau rumahku, aku nak pergi. Tak menafikan bahawa hikmah PKP sangat mengubah diri mereka. Jadi muslimat dirahmati Allah, tak sedikit juga mokcik-mokcik yang minta PKP lagi. Sabar je lah kan. Pasal apa mereka minta PKP lagi? Sebab masa itulah suami mereka jadi imam duduk kat depan. Kat jadi imam, siap baca khutbah Idul Fitri. Kan? Lepas tu Ramadan, siap bertadarus dengan anak-anak. Ustazah syok lah Ustazah. Suami saya imam. Lepas tu anak, sekejap Papa sambung dulu. Nak sakit perut ni, nak jumpa Mr. Tan. Tak apa, kau tunggu Papa wirid-wirid dulu. Nanti kau habis buang air, nanti Papa sambung rakaat 5 dan 6. Anak moncong je Ustazah ingat nak berhenti dah. Sebab imam masjid tak tunggu kalau tarawih. Dia nak pergi buang air ke apa, imam masjid tak tunggu kan. Tiap malam pergi masjid tapi tak pernah cukup 8 rakaat. PKP Ustazah, bapak dia imam. Anak pergi berak tu bapak boleh tunggu. Subhanallah, subhanallah. Tak keluar-keluar lagi, ketuk pintu bilik air, habis 8 rakaat. Tadarus Ustazah, khatam 30 juzuk. Ya Allah, hari pagi raya tu kami buat pulut kuning, bahagianya Ustazah. Sebab tu pula jadi satu penyakit. Yang dulu rajin datang masjid sebelum PKP, lepas PKP tak main masjid dah. Dia buat masjid kat rumah dia pula dah. Faham ya? Yang dulu sebelum PKP tak datang masjid, dia pula yang datang masjid. Kan? Awak nak pergi mana ni yang Sabtu Ahad ni? Masjid bang. Isnin hingga Jumaat kerja. Sabtu Ahad masjid. Ni dekat masjid wilayah ni saya usik sekali ni. Dari pagi daftar sampai petang. Nanti saya usik. Suami makan tengah hari macam mana ni acik-acik sekalian? Anak yang kecil-kecil macam mana kat rumah ni, siapa yang jaga? Lantak dia orang, pandailah dia orang Ustazah. Dah tak jadi dah muslimat. Risau. Terlebih-lebih pula sampai cari syurga di luar rumah, sedangkan syurga yang sebenar ada di dalam rumah. Faham ya muslimat? Ni Ustazah nak sentuh banyak benda. Sebab berdasarkan pemerhatian kita selama Allah pilih kita untuk hidup. Untuk apa muslimat? Aku ni duduk bahagian mana sebenarnya? Jadi mudah-mudahan Allah bagi lidah ni bercakap, telinga Ustazah sendiri yang paling dekat mendengar. Jangan kita jadi golongan yang Allah tak redha. Sebab banyak dah Allah bantu kita. Allah mudahkan urusan kita. Allah tolong kita. Walaupun dulu pada fasa ujian yang pertama kita bertanya kepada Allah, why me? Kenapa aku ya Allah yang diuji begini? Betul kan? Tapi Allah is Allah. Allah boleh jawab, why not? Engkau kan hamba, aku Tuhan. Faham ya muslimat? Sedangkan bos kita, setiap hari Isnin pakai baju sekian. Alah bos, tak cantik lah, tak suka. Tak suka, 3 kali Isnin kau tak pakai, nyah daripada pejabat ni. Kan muslimat dirahmati Allah. Jawapan kita apa? Dia bos, kot kena dengar lah cakap dia. Tapi dengan Allah, apa peraturan Allah kita kena ikut. Masya Allah, tabarakallah. Setiap tangisan akan berhujung dengan senyuman. Dr. Aid Al-Qarni punya jaminan ni sahabat-sahabat. Ketakutan akan berakhir dengan rasa aman. Dan kegelisahan akan sirna oleh kedamaian. Kobaran api tidak mampu membakar tubuh Nabi Ibrahim AS. Allah boleh buat kan? Api sifatnya membakar. Tapi sebab Ibrahim kekasih Allah, Allah boleh perintahkan api, hei api, sejuklah engkau. Allah boleh buat tak sahabat-sahabat? Allah boleh buat. Kita tak pernah dicampak dalam api untuk dibakar oleh Raja Namrud. Tak pernah. Tapi kalau ia berlaku kepada kekasih Allah, Allah boleh jadikan api yang panas menjadi sejuk. Kita jangan try test pula. Lagi masak tengah hari kan? Tak payah letak kuali bang, ni letak tangan je tengok macam mana. Balik kuliah. InsyaAllah Allah boleh buat tak terbakar.
Kan dia kadang-kadang pelik-pelik, baru datang kuliah sekali, dah rasa macam wali sangat dah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ni hati-hati Dan itu kerana pertolongan ilahi membuka jendela yang mengalirkan. Makna muslimat, dalam kitab Latahzan ini juga mengajar ustazah bertemu dengan dua manusia yang dipenjarakan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dua-duanya masuk penjara. Berada di balik tembok jeriji besi. Seorang sangat positif. Duk pandang keluar. Masih nampak bulan di malam hari. Masih nampak bintang. Masih nampak cahaya di siang hari. Sekurang-kurangnya di celah-celah jeriji besi masih ada cahaya. Ini positif, mendongak. Sebab apa dalam penjara pun dia masih boleh beribadah kepada Allah. Tapi yang seorang lagi sangat negatif. Dah aku dah penjara, tak ada maknanya aku hidup. Tunduk yang ada di bawah hanyalah gelapnya lantai dan tanah. Maknanya muslimat dirahmati Allah, siapa yang paling bahagia hidupnya adalah yang masih ada sangka baik kepada Allah. Okay? Lepas aku keluar dari penjara ni, aku nak buat sekian-sekian. Sekurang-kurangnya aku direhatkan oleh Allah daripada maksiat, hiruk pikuk kat luar sana. Ini sangka baik dengan Allah, pasti dia bahagia. Sebab ustazah dah mengalami ketika dipilih untuk ziarah wanita di penjara Kajang, muslimat dirahmati Allah, masih ada yang berbisik, Alhamdulillah ustazah, saya bahagia kat sini. Ustazah Zai pula pandang atas bawah, bahagia apa benda ni? Boleh ambil SPM, sahabat. Siap keluaran penjara, ada yang dah buat master dah. Ada sekolah dalam tu. Sebab boleh solat jemaah setiap waktu, tinggal kita nak tak nak je. Tapi yang masuk tak boleh terima, bukan salah saya ustazah, ni ex-boyfriend saya dulu sumbat saya dalam penjara. Saya tak boleh terima. Memang akhirnya dia akan derita duduk di balik tembok besi. Kita kena terima apa yang Allah beri pada kita, baru Allah tunjukkan jalan keluar. Bukankah jaminan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah pilih aku, ini kemampuan. Maka bantu aku ya Allah untuk menelusuri jalan-jalan yang telah Engkau pilihkan untuk aku. Ini sebab Allah sebut dalam suratul Anbiya ayat 69, barandan wa salama, kesejukan dan keselamatan kepada manusia kekasih Allah seperti Ibrahim alaihissalam. Kita bukan nabi, tapi kita follow nabi rapat-rapat, pasti ada kasih sayang Allah di situ untuk kita. Lautan luas tidak kuasa menenggelamkan kalimur Rahman, yakni Musa alaihissalam. Itu tidak lain kerana suara kebenaran yang kuat. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Asy-Syu'ara ayat 62. Sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Rabbku besertaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Subhanallah. Ini sangka baiknya Nabi Musa alaihissalam kepada Tuhannya Allah Rabbul Jalil. Kita diberi ujian oleh Allah, kita berani salahkan Allah. Kenapa engkau bagi pada aku ya Allah? Para Rasul dalam setiap kisah musibah yang mereka terima, mereka pandang ini adalah kebaikan yang Allah pilih untuk dia makin ditinggikan darjat di sisi Allah. Allahu Akbar. Ketika bersembunyi daripada kejaran kaum kafir dalam sebuah gua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum mengkabarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu bahawa Allah yang Maha Tunggal dan Maha Tinggi ada bersama mereka. Saya bila jemaah umrah berdiri di bawah kaki Jabal Sur, saya kata nun ke atas itulah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi bersama sahabat karibnya daripada buruan musuh. Yang mana musuh kakinya berada depan gua dah. Apa kata Abu Bakar, matilah kita ya Rasulullah, kaki musuh di depan gua dah. Nabi sebut kalimah yang ada dalam surah At-Taubah, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih. Sekarang ni Allah bersama-sama dengan kita. Rasa itu menyelinap ke dalam tubuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sehingga rasa aman, tenteram dan tenang pun dapat menyelimuti Abu Bakar. Kenapa tenang, tenteram menyelimuti Abu Bakar? Sebab dia tahu bagaimana rapatnya hubungan Nabi SAW dengan Tuhannya Allah. So kita yang merapat dengan Allah takkan ada rasa khauf, takkan ada rasa sedih,
takkan ada rasa takut sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita kenal Allah yang Maha Rahman. Kita kenal Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Menolong, Maha segala-galanya. Kalau tak kenal tu yang ya ke Allah datang tolong aku. Okey. Terakhir, mereka yang terpaku pada waktu mereka yang terbatas dan pada keadaan mereka yang sangat kelam, biasanya hanya akan merasakan kesusahan. Kalau kita tak terima ujian, biasanya akan merasa kesusahan, kesengsaraan dan keputusasaan dalam hidup itu. Sebab tu saya kata terima kasih dunia dakwah yang memaksa saya untuk jadi baik. Memaksa saya berada dalam situasi baik. Ingat Ustazah berani sangat ke pergi masuk dekat penjara wanita Kajang tu sahabat? Ketak lutut. Depa baru buka tu selak tu bunyi krek. Ya Allah takutnya aku. Tapi tunjuk maco je lah. Dan bila masuk dalam tu terkejut bila depa kata saya bahagia kat sini Ustazah. Ini baru tahun ke-8. Baru tahun ke-8. Kalau aku 8 jam pun tak sanggup ke ya Allah. Tapi kenapa Allah pilih dia, sahabat dirahmati Allah? Maknanya di situ masih ada titik bahagia. Kalau begitu caranya Allah hilangkan cemburunya Allah. Dulu kat dunia kau tak pernah rapat dengan aku kan? Bila kau telah dipenjarakan baru kau mula merapat dengan aku. Allah tahu sahabat. Kenapa Allah ambil suami kita, Allah tahu. Kenapa Allah renggangkan anak-anak dengan kita, Allah tahu. Kenapa Allah datangkan jiran yang begitu dengan kita, Allah tahu. Kenapa dulu dia BFF kita sekarang jadi musuh, Allah tahu. Maka mengadulah dengan Allah. Mengadu dengan manusia tak jadi apa. Kita nak cerita sikit je kat Facebook. Tiba-tiba viral satu dunia, mak mentua terlibat, segala-segala orang kampung semua terlibat. Sekarang orang Mekah pun terlibat sama. Sekian dia maklumkan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maknanya tolong mengadu dengan Allah. Jangan duk kita mudah-mudah meraih simpati makhluk. Orang makin lama makin mentertawakan. Bukan simpati pun sebenarnya. Okay, sebab Allah kita tak dengar suara pujuk rayunya. Tapi kalau kamu tadabbur Quran, kamu akan leburkan takabur yang ada dalam jiwa kamu sendiri. Subhanallah. Padahal mereka seharusnya menembuskan pandangan sampai ke belakang tabir dan berfikir lebih jauh tentang hal-hal yang berada di luar pagar rumah mereka. Kita selalu kata, habislah Ustazah dalam rumah ni suami saya tak guna. Bukan suruh cari suami orang lain di luar rumah. Suami saya Ustazah tak sama langsung dengan suami makcik depan rumah saya tu. Memang tak samalah. Takkan sama sampai kiamat. Maka kita takkan bahagia dan punya rahmat bila mana kita banding-bandingkan. Allah takdirkan jodoh kita dengan dia. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Saya kalau abang tak berubah macam suami makcik depan rumah tu, saya takkan bahagia. Dan kalau macam tu kahwin aja dah dengan lelaki orang depan rumah tu. Suami kita jawab, senang abang boleh cari orang lain. Jangan bang. Saya tak bahagia pula kalau abang cari orang lain. Tahu pula sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jodoh kita tu bikin iblis menangis guling-guling 20 tahun dulu. Faham maksudnya? Subhanallah sahabat. Iblis menangis ni. Kan dah lepas ni pandang jadi pahala, pegang tangan jadi pahala, berdua-duaan jadi pahala. Aku tak boleh usik hang dah. Itulah jodoh terbaik. Allah yang pilihkan. Maka kita tak boleh mengubah sahabat kecuali kita terima. Baik di sisi Allah. Walaupun mungkin tak baik di sisi aku. Kerana suami yang begitulah ya Allah aku tahajud tiap malam. Faham ke tak faham ni? Kan? Kalau suami yang tak begitu, tak tahajud kot aku ni ya Allah. Kan? Subhanallah sahabat. Cubalah kita pandang Asiyah ini dijamin syurga kerana suami seperti Fir'aun itulah. Suami kita lebih baik daripada Fir'aun kan? Kan yang lebih jahat lagi? Tak ada. Lebih baik sahabat. Confirm lebih baik. Dia jangan pernah sebut suami saya tu jahat macam Fir'aun Ustazah. Tak. Walaupun Ustazah tak kenal, dia takkan. Sebab Fir'aun level mengaku dirinya Tuhan. Suami kita tak berani cakap macam tu sahabat. Kan? Jahatnya tu insya-Allah akan ada. Sangka baik dengan Allah ada perubahan. Mungkin tak berubah sampai mata kita dah terbeliak. Sian Ustazah bini orang ni mati mata terbeliak. Sebab sampai ke mati dia tengok suami dia tak berubah. Tapi rupa-rupanya darjatnya diangkat di sisi Allah kerana suami begitu. Dia sabar sampai mati mata terbeliak ni. Orang Melayu suka macam tu. Lah terbeliak mata dia. Mesti ada benda yang tak lepas masa dia hidup. Sabar je lah macam-macam sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Memanglah terbeliak dah mati malam tadi, awak tak tenggek duit 50 sen atas mata. Kena tenggek. Ya ke Ustazah kena? Kena. Kalau tidak memang mata terbeliak. Besok pagi orang masjid tengok. Tapi jangan letak lupa pagi-pagi besok tak angkat. Kalau tak angkat, orang katalah mata duitan. Sebab kat mata ada duit kan? Sebab dalam mata Allah. Itu kita kena belajar sikit benda-benda macam gini. Maka daripada itu jangan merasa terhimpit sejengkal pun. Kerana setiap keadaan pasti berubah. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Ya Allah, sebaik-baik ibadah menanti kemudahan yang Allah jamin tadi. Inna ma'al usri yusra. Tak memandang akan sahabat akan sulit yang hari ini, tapi fokus dia sibuk dengan kemudahan yang Allah janji di kemudian hari. Faham ya muslimat ya Allah? Itu mindset kita. Kalau kita boleh berfikir seperti sahabat, wah aku dapat ujian, musibah ya Rasulullah. Mereka berlari-lari kepada Rasulullah. Nabi pun, hang ni dapat musibah ke dapat nikmat? Dapat musibah tu pasal apa yang syok sangat ni? Bukankah engkau telah mengajar aku ya Rasulullah, bersama sulit ini ada kemudahan. So otak dia ni tak fikir sulit yang hari ni. Aku tempuh je, hujung mesti bertemu dengan kemudahan. Macam Muslimat Seksyen 7. Ustazah Zai nak latih mindah macam ni bertahun-tahun. Bila dah dapat tu nikmat, ia dapat sulit, ia dapat susah. Tapi bukankah Allah yang berjanji bersama sulit ni ada pakej mudah? Pasal apa aku nak fokus pada yang sekarang? Sementara ni entah besok lusa, aku mati dah. Aku boleh bahagia selama-lamanya selepas mati aku. Ini yang dikejar oleh sahabat Nabi bila diberi faham tentang turunnya ayat itu. Kita baca ayat ni tapi kita tak bergetar hati kita. Kita tak yakin dengan jaminan Allah. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Maka kita perhabiskan walau bagaimanapun hari demi hari akan terus berganti. Tahun demi tahun akan selalu berganti. Malam demi malam pun datang silih berganti. Meskipun demikian yang gaib akan tetap tersembunyi. Kalau betul Allah tu wujud, kenapa dia tak datang hantar pertolongan depan saya, Ustazah? Dah memang tak akan datang depan kita. Tapi Allah datangkan pelbagai jalan. Ni dijumpakan dengan orang ni, dijumpakan dengan orang tu. Semua tu kerjanya Allah. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Dan Sang Maha Bijaksana tetap pada keadaan dan segala sifatnya. Allah tetap Allah. Kita tak boleh perlekehkan Allah. Kenapa engkau buat aku macam ni ya Allah? Sebab Allah ada perancangannya yang baik untuk kita. Subhanallah. Dan Allah mungkin akan menciptakan sesuatu yang baru setelah itu semua. Tetapi sesungguhnya setelah kesulitan itu tetap akan muncul kemudahan. Tak payah pergi jauh sahabat. Silakan berukhuwah dengan semua yang hadir ni. Cik duduk kat mana cik? Duduk kat flat ujung tu. Suami hantar ke tadi? Dok, suami cik tinggal lama dah. Cuba sembang. Berapa tahun dah cik jadi ibu tunggal? 20 tahun dah. Anak-anak Alhamdulillah seorang kat universiti ni. Siapa yang tolong cik? Cik pun tak tahulah. Pagi cuci rumah orang. Petang buat nasi lemak, jual kuih. Itulah Alhamdulillah anak-anak pula dengar kata. Siapa yang tolong sahabat dirahmati Allah? Kalau kita kenang balik masa kita menangis, kenapa abang mati, anak kita kecil-kecil lagi. Kita pun tak sangka kita boleh hidup sampai hari ini. Saya banyak belajar daripada semua itu. Maka tempuhlah apa jua, kerana setiap sulit itu pasti berakhir dengan kemudahan. Saya tak percaya apa yang Ustazah ceramahkan hari ini. Buktinya sampai hari ini saya masih susah. Ingatlah hidup ni bukan untuk di dunia semata-mata. Kalau tak dapat di dunia yang sementara, Allah jamin untuk sambung bahagia itu di akhirat yang selama-lamanya. Bukankah Allah Maha Baik? Dia nak bagi kita bahagia lama. Sebab tu bila masuk syurga, Quran kata khalidina fiha. Engkau kekal dalam tu. Tak ada orang dalam syurga. Kalau masuk syurga yang rumah sebelah tu kan bagus. Lampu dia lebih cerah, lebih bahagia. Tak ada. Dia takkan komplain dah. Kita kat dunia kaya raya macam mana masih lagi bang. Rumah kita banglo dah tapi bawah bukit. Kalau banjir susah atas bukit ni bang tukar-tukar. Ada je tak puas hati sebab dunia. So tunggulah akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti yang mendapat
yang faham sungguh-sungguh dalam sulit ini Allah sedang siapkan pakej kemudahan. Mudah-mudahan kita set minda kita macam tu sahabat-sahabat. Allah tidak pernah zalim. Yang zalim pada diri sendiri adalah orang yang tak boleh terima takdir yang Allah telah tuliskan dalam hidup kita. Ampun maaf, zahir batin. Mudah-mudahan Allah redakan semua kita. Mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah kabul semua doa-doa kita yang baik-baik untuk dunia akhirat. Mudah-mudahan kita bertemu dalam Raudatul Jannah hari ini. Allah temukan kita sekali lagi dalam jannah yang sebenar bila pulang ke kampung akhirat kelak. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah.